Hi guys, welcome back to Snooze and Do's podcast. Alright, penampilan kali ni agak beza. Ada satu seat kosong. Okay. Aku bersama dengan seorang representative brand, okay, iaitu Ukasha. Tak apa, nanti dia akan perkenalkan diri juga, okay. Dan buat julung kali kedua, okay. Brother Raver kita Niza Abang Jai. Okay je sihat je Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Syah, okay. Okay, Syah, ini pertama kali lah di Snooze and Do's kan? Itulah first time datang sini. Okay, semua all good. Okay, Okay, alhamdulillah. mungkin boleh perkenalkan diri sikit okay, Syah, sebab orang mungkin tak kenal lagi kan. Okay. So sebenarnya nama saya bukan Ukasha. Oh, bukan? Bukan. Oh, baru tahu. Betul. Kita main sebut nama Instagram je ni. So nama saya Muhammad Akasha. Akasha. Tapi sebab bila saya belajar dulu, Akasha ni dia tak ada maksud. Jadi dia Ukasha ada maksud. Ukasha tu is actually nama para sahabat Nabi. Okay. So dia cerita pada zaman Nabi dulu. So that's why saya nak tukar kat IC macam tak boleh. So ada banyak prosedur. So that's why letak dekat nama IG as Ukasha lah. At least orang panggil tu ada pahala sikit lah. Ya, betul. Faham. Interesting tu pagi-pagi. Akasha, Ukasha sebenarnya Ya, betul. So Apa maksud Ukasha tu sebenarnya? Ukasha macam tadi is actually just nama para sahabat Nabi. So ceritanya is Ukasha ni adalah orang yang pada zaman Nabi dulu, Nabi tengah buat khutbah. Jadi secara plot twist ni is actually Nabi rotan dia dekat atas mimbar. Sebab so rotan dia pun bersebab. Dia ada cerita dia back end macam tu dan lain. Ya. Niza, apa maksud Niza? Tak tahu betul. Kau abang A. Okay. Tapi nama aku Muhammad Niza apa depan. Okay. Muhammad semua orang tahu maksud dia apa kan. Nabi Muhammad lah. Betul. Nice. Tapi mungkin lepas ni boleh explore je. Apa maksud Niza? Betul juga kan. Okay. So Ukasha daripada mana? Okay, saya kerja. Yes. So saya actually kerja dengan Oakley. So saya dekat Oakley as sports marketing manager. Okay. So saya handle marketing and training untuk Oakley satu Malaysia lah. Okay. So training marketing kira macam seeding athletes, events, sponsorship. So tu. Tapi kalau training is actually handle regarding about product knowledge, product features, key features, selling points untuk satu Malaysia punya kedai. Oh, okay. So nampak marketing berat tugas marketing satu Malaysia kena jaga tu. Ya tu. So kalau dekat kat Malaysia ni, kedai Oakley ni kan, dekat Klang Valley saja ataupun dia ada dekat tempat-tempat lain? Ada tempat lain. Kalau betul-betul kedai Oakley is actually ada retail lah. Kalau retail ada 3 dekat Klang Valley. Okay. Is TRX, Lalaport dengan KCC. Lagi satu is dekat Genting. Oh, okay. So Genting Sky Avenue ada satu lah. Besar kat situ kan? Besar kat situ. So boleh pergi kat Tu lah, nampak kat itu. Wih, besar. Oakley kat Genting. Okay. So selain itu tak ada? Selain itu tak ada. Kebanyakannya semua memang kita punya wholesale customer lah. Wholesale lah. Orang cakap focus point tu semua wholesale semua. Wholesale lah. Focus point, emoji semua wholesale lah. Okay. So ada beza dia kalau korang beli Oakley dekat optometric kan punya kan. So itu Oakley juga, cumanya dia bukan solely Oakley punya store lah. Yes. And tak semua collection ada dekat situ. Dia full range lah maknanya. Full range. Kalau retail memang full range. Okay, retail ada 4 kedai tadi, full range koleksi Oakley. Yes. Okay. Sebab sekarang pun Oakley tengok-tengok dia dah bukan sekadar Nama aku. bukan. Itulah aku sebut tengok kau kan. Sekadar. Aku tengah pakai spek. Memang tengah Mata berkaca tu. Jarang-jarang kan kita boleh buat jam keluar pagi ni. Okay. Selalunya dia keluar pagi, pergi photoshoot. Ada shoot kat luar, ada skate. Hari ni kita ajak dia borak pagi tu. Tengok. Kalau tak selalu setting malam kan. Malam lah ni. Kan. Kita tengok hari ni dia punya pagi dia macam mana. Awal tu. Okay. Kalau tak je macam mana topik je tadi? Oakley. Sekadar, memang Oakley. Sekadar apa tadi aku cakap? Bukan sekadar sports.
Bukan sekadar sport, dia ada wider range lah Yes. Sebab sekarang nampak ada keluar apparel juga Ya, betul. kan. Ah. So kita akan borak benda tu ke dalam sekejap lagi. Cuma sekarang kita nak ice break sikit je. Okay. Nak tanya Kasha dulu kan. Boleh. Kalau kau bukan sebagai brand marketing manager sekarang, apa yang kau rasa kau akan jadi? Oh, tricky question lah. Sebenarnya saya tak tahu apa yang akan jadi. kalau bukan dalam bahagian marketing, tapi but satu yang saya rasa is saya jenis orang yang saya follow minat. Okay. So apa yang saya minat is daripada awal saya suka buat sales dulu. So before saya go through dengan marketing, saya handle retail punya sales. So masa we handle retailnya sales, saya suka bercakap dengan orang. Saya suka jumpa orang ni, kita manusia, kita ramai, banyak sangat PL, banyak sangat perangai kan. So the way is untuk kita nak handle dengan orang tu dia berbeza-beza. Okay. So orang ni kita kena jadi orang macam ni, orang ni kita jadi orang macam ni. So itu lah benda yang saya suka. So mungkin kalau saya tak pergi kepada sports marketing, sekarang ni saya mungkin akan ke sell lah. Okay. Sebab aku tengok kau kan, macam kalau kau tak ada bahagian ni, kau mungkin lecturer bahagian syariah tau. Ya. Tak juga. Jauh pergi kau. Jauh. Sebab tadi aku ada borak-borak dengan dia je. Ha. Dia ada experience sebenarnya. Betul. Dekat bahagian tu. Baru hari ni aku dapat tahu. Sama ni memang tak tahu pun. Macam okay Aisyah, okay Oakley tu je kan. Dia just tahu macam tu. But that's good lah, kita ada session ni kan. So kita boleh kenal each other tu lebih dalam lagi kan. Okay Jah, kalau kau pula Jah, kalau kau bukan a brand owner, apa Nizah Hashim yang sekarang? Sebenarnya aku rasa background aku sama macam Syah dia, sebab aku retail dulu kan. Skate shop, yeah. So aku pun memang suka berborak dengan orang. Aku suka explore tentang products. Aku rasa at the end of the day, kalau aku tak jadi ke Nizah Hashim yang hari ni, aku rasa aku akan masih lagi stay kat sana. Bahagian sale lah. Bahagian sale juga lah. But you still doing the same thing, tapi for your own brand lah. On the big scale lah sekarang. Kan. So how's your brand doing Jah? Alhamdulillah okay. Tiff. Tengah tunggu panggilan daripada Oakley, atau dapat collab ke apa kan. Oi. Range kan. Global collab apa? Kan. Global collab. Kita kena dream Big lah, dream big. Tapi aku rasa sebab knowing Oakley, diorang bukan senang nak collab macam Betul. So dapat satu collaboration tu is like big achievement lah. Betul. Memang power lah sebenarnya. Sama pula kita daripada Malaysia kan. Yep. Very small country kan. Betul. Nak dapat endorsement global. Yep. Wih. Sangat jauh lah sebenarnya. Jauh. Tapi tu yang best. Challenge tu kau tahu dia jauh, kau nak pushkan lagi ke tahap. Kan. Yes. I think you on track je. Lagi ke atas je. Boleh. InsyaAllah. Slowly. Fly. Kan. Nak kena push lagi kita punya bahagian skateboarding. Kan. Ya. Sekarang untuk TIFF untuk 2024 ni kita dah bulan 10 sekarang. 1 bulan 10 ini. Recording kita 1 bulan 10 guys. Ya tu. Okay. Lagi 2 bulan. Nak habis lah 2024. Yes. Remaining balance tu apa TIFF punya ni Jah? As usual lah, kita akan release products. Okay. And semua orang tahu products tu kita akan deliver benda yang lain daripada yang lain, daripada previous drop. So aku tak nak cerita lebih. So Stay tune lah. korang kena stay tune je lah. Yep. Sebab aku tengok the progress je Once kau dah ada proper setup dekat office semua kan, kau punya product development pun progressing dia bagus saja Wah, Alhamdulillah. 6 bulan ke depan, 7 bulan ke depan. Oh, that's good thing. And one man show, that's the best thing. One man show, bro. Okay. Masih unik. Ya, aku lapar tu. Tak, aku rasa sebenarnya benda tu pun adalah satu benda yang memang aku minat. So macam sebelum ni aku tak ada space. So sekarang bila aku dah ada space, so why not aku utilisekan benda tu ke arah yang aku into lah. Yes. So bila aku dah dapat peluang tu, so why not? You know, like try to break aku punya comfortable daripada previous dulu, dan kita terus pergi kepada set sampai next year. So senang lah aku tu. So that kita boleh production side aku dah settle, and then aku boleh fokus sekarang dekat ke arah Marketing.
marketing kita adalah skateboarding lah. So budak-budak boleh pergi filem semua. Lebih tersusun aja. Yes, lebih tersusun lah sebenarnya. Dari segi nak buat skate tour semua kan. Betul. Bila lagi Oakley nak ajak kita buat skate tour je? Okay, sebenarnya benda ni Syah dah lama lah tanya. Oh, ya? Dia nak tanya, bang bila bang? Cumanya aku tak ada lagi satu yang aku tak nak buat. Okay, bila kita nak Oakley sebenarnya dulu kalau dalam history skateboarding Malaysia, back in 2010, 2011 and 12, Oakley memang selalu ada. Tapi itu aku fikir Oakley yang lama. And Oakley ni selalu akan ada dekat skate event, dia bukan by Oakley. Dia macam biasa-biasa, dia akan datang buka booth dia, activation bla 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 and stuff. So bila aku dah pada zaman tu, and then bila sekarang ni aku dah handle my own skateboarding brand, aku nak buat benda tu kalau boleh dia lebih best daripada yang sebelum ni. So sebenarnya benda tu memang kena take time because aku nak execute benda yang bila aku nak approach Oakley, so that Oakley akan join dalam aku punya skate competition tu, biar benda tu dia lain daripada yang sebelum ni. Yes. Make it more impactful lah. So benda tu yang sekarang take time. Kadang-kadang Syah tanya, bila bang? Tunggu dulu Syah. Sebab kita nak buat betul-betul buat biar dia semua benda ada. So dia tak adalah skate competition saja. Dia ada video premiere, dia ada banyak lagi benda. So that orang datang bukan tahu itu adalah skateboarding competition. Orang datang so it's like a exhibition. So dia lagi best. Untuk non-skater pun dapat tahu lebih mendalam tentang skateboarding. Yes. Sebab So itu adalah vision aku sebenarnya. That's good. Betul kan, aku setuju. Sebab as of now kita nampak kalau skatecom ni, kalau ada brand yang tap in, dia just nampak sebagai product sponsored by that Betul. brand. Dia boring. So benda tu dah macam lame lah. Ya, bagi aku macam okay, skatecom je lah. So non-skater datang, ni apa tu? Oh, budak-budak buat trick. So dia macam tak best lah. So why not kita buat satu exhibition. So dia ada history of skateboarding kat Malaysia, ada fotografi, ada skate video punya benda, ada exhibition, ada stuff lah. Betul. And then ada Oakley kat sana. So dia lebih best, lebih mendalam. So orang dapat tahu history skateboarding, and orang dapat tahu yang branding ni pun sebenarnya ada attach dengan skateboarding juga. So dia lebih interesting lah. Not only orang tahu Oakley tu as orang kata eyewear, Betul. tapi orang boleh kenal that brand lagi kan. Betul. Dari segi history dia macam mana, how they involved dalam skateboarding. Sebab kebanyakan yang aku nampak Oakley kalau dekat global, especially dekat State and Europe, diorang buat macam tu dengan Oakley. So takkan aku nak buat kat Malaysia macam sebelum ni, tak apa Syah sponsor produk lah. Memang okay, cuma ni aku tak nak nanti bila produk aku dah dapat dekat orang yang menang tu, dia just pandang Oakley je lah. So kita rasa tak best. Lebih elok dia menang tu, dia rasa appreciate. Damn, ini Oakley tu. Sebab sekarang ni bagi diorang pandang Oakley ni spek mata je. Tapi sebenarnya kalau diorang pergi butik, harga dia nak juga kan. Betul. That's the things juga yang aku rasa kita ada hari ni. Okay? Aku tak nak bukanlah aku tak nak, aku rasa macam there's a value dekat brand Oakley ni yang people need to know. Betul. Kan? Sebab aku tak nak dia rasa macam benda tu sekadar eyewear kan. Betul. Apa yang jadikan Oakley ni ada value yang harga sampai macam tu kan. Tu nanti mungkin Ukasha akan ceritakan lah kan, sebagai ni. Okay Ukasha, dekat Malaysia ni lah kan, I'm not saying dekat Malaysia lah, actually secara general ni Oakley ni dah berapa lama? Mungkin kau boleh ceritakan sikit, and then how they evolve dari situ. Okay, Oakley ni actually okay. So Oakley ni is actually dia agak lama. Memang sangat lama sebenarnya dekat Malaysia. Cuma macam sebelum ni retail kita ada dekat OU, kita ada dekat Mid Valley, tapi dah lama betul kita tutup, kita tukar tempat lain. So memang dah lama lah Oakley ni dekat Malaysia, memang tapak kat Malaysia. Tapi macam apa yang Jah kata tadi, Oakley is actually orang just pandang sebelum ni just an eyewear. Tapi sebenarnya kita bukan eyewear punya company. So terang cakap, Oakley is not just an eyewear company. Kita adalah satu company yang memang visionary. Kita inovatif. Terus terang cakap, Oakley kalau pergi US, dia punya HQ, diorang dah fikir 2075 bang. Betul lah. Jauh sangat. Betul. Dahsyat. Macam baru ni aku tengok YouTube, diorang pergi Oakley Bunker. Ya betul kan? Dekat Paris. Damn. Dia masuk kat Oakley Bunker tu kan. Dia ada satu slot macam exhibition, kau kena pakai apa ni? Benda yang macam yang Apple ada keluarkan tu, apa nama dia? 3D punya ni lah. Yang bila orang yang pakai tu, so orang yang produk daripada Oakley tu explain lah. Ni sekarang kau dah sampai ke tahun
We best Future, bro. future. Yes. So Ah. actually macam dia tadi bunker kan. So actually HQ Oakley dekat US, California, Foothill Ranch. Kita punya HQ bukan HQ macam bangunan biasa. Kita panggil as bunker. So Oh. kita panggil as satu tempat di mana kita rasa safe. So bila kita masuk dekat dalam tu, apa-apa yang akan terjadi, ada ribut taufan ke apa ke, bunker tu akan protect kita. Dia macam bunker kat dalam movie. Macam bunker kat dalam movie macam Back to the Future. Memang macam tu lah. Memang betul, memang betul. Memang betul. And then dia bawa bunker tu daripada Foothill Ranch, California ke Paris untuk Olympic, and then dia just bagi tahu so setiap perjalanan kita yang dekat dalam tu dia macam museum tau. So kita masuk mula-mula kita akan tengok dia punya collection, inner spark collection, and then kita akan masuk kepada Plantaris, kita akan masuk kepada over the top collection dia, kita akan masuk pada Mambo, kepada dia punya eye shades. So dia akan bawa balik kita pada tahun 1980, 1985, Alright. balik kepada the future, and then dia akan patahkan balik ke dia akan pergi kepada tahun yang seterusnya. So macam tadi cakap, even Oakley, kalau pergi kedai Oakley retail, dia dah ada baju Oakley punya visionary is 2075. Betul. Memang betul lah ni. Wih, tak, aku just terkejut dan impressed lah. 2075 bro. Kau dah fikir. Yeah. Kau boleh nampak daripada spec dia punya innovation pun memang uish. Sekarang kita baru 24, 75 is about almost 50 years ahead. Dia nak senang kerja macam aku kat buat sampai tapi dia lagi advance lah. 50 tahun je. Dia advance lah. Aku rasa yang dia punya R&D punya person tu, dia dah mati pun barang dia jalan lagi. Boleh jadi lah. Boleh jadi, Itu yang best dengan Oakley ni sebenarnya. Bila kau belajar history brand dia sebenarnya. Ya. Dia pun antara orang yang buat aku rasa tertarik nak getting to know more pasal Oakley ni. Sebab kita lepak je kan, minum makan. Dia always coming dengan something new. Oh ini dengan Braindead lah, yang ni dengan ni. So dari situ aku rasa bukan not only aku, kawan-kawan yang lain pun kita orang belajar. So dia orang kata figura Oakley yang bergerak. Betul. Sebenarnya betul. Figura Oakley yang bergerak. Kalau dia datang kan, wih spek apa tu je, ada je barang baru dia kan. So jadi seronok kita kawan-kawan yang close ni. So for me as a media, aku rasa it's good kita ada this platform dan kita boleh dapatkan info, boleh share dengan orang lain juga. And not only kita orang kat sini je lah. So orang-orang kat luar pun boleh tahu why this Oakley ni value dia tu macam tu. Betul. So now kita dah tahu one point. Dia dah ada R&D 50 tahun ke depan. Kan? Kita 2025 pun belum masuk lagi. Gila bro. Kan, itu memang mind blowing lah. Tapi kalau kau search YouTube Oakley Bunker tu memang kau akan amazed lah. Korang Macam ni sekali. boleh tengok Oakley Bunker kita try tengok. Dia Oakley HQ je dekat Foothill Ranch, California tu kan. So dia dah memang tunjuk itulah pintu hadapan Oakley. Betul. So dia actually dah menunjukkan that itu adalah starting point dia. Dan itulah dia pada masa-masa akan datang. Faham. That's Oakley lah. Okay. So macam kau cakap tadi, dia kalau dia buka eyewear, dia brand apa actually? Oakley ni. Dia bukan brand untuk eyewear, dia bukan brand untuk eyewear, dia bukan brand untuk baju, bukan macam tadi cakap yang sebenarnya Oakley ni It's R&D punya office. Bukan. Oakley ni the first is sebelum 1975 orang yang start Oakley ni actually nama dia Jim Janat. Grip kan? Bukan. Before than that lagi. Before than that lagi. Before than that lagi. Oakley ni is actually satu company yang dia adalah motocross punya parts. Macam block apa ke kan. Motor punya parts. Motocross punya parts. Komponen motor lah. Komponen motor. Tu je. Jauh dia evolve. Okay. So and then pada tahun 1975 tu dia rapat dengan atlet-atlet motocross ni. Okay. So macam aku rapat dengan atlet-atlet sekarang kan. So sama juga macam Jim Janat ni, dia rapat dengan atlet motocross. Lepas tu atlet-atlet selalu beritahu dia, kita lose grip dekat motocross. So that's why kita tak boleh nak accelerate lagi laju, tak boleh nak lompat tinggi tu, nak buat skill ni. So Jim apa dia buat is actually dia keluarkan satu produk yang bernama Oakley Grip. Dia innovatekan Oakley Grip tu, dia akan increase grip dengan sweat. So design dia is actually macam sotong punya tentacle.
Oh, Betul okay. betul. tu. Saya pernah tengok. So bila kalau pergi Lalaport, dekat belakang sekali tu dia ada dia punya gambar. Tambah. Okay. Oakley hand grip. So bila orang tangan berpeluh, dia grip, so lagi accelerate lagi Betul, orang boleh betul. pergi, lagi lompat boleh tinggi. Lagi pun. adrenalin kau tinggi, lagi ya, laju. betul. boleh. Yes. And then start daripada situ Oakley punya brand to start orang dapat tahu. And then Oakley ni punya nama ni pula datang daripada anjing dia. Anjing ni nama Oakley sebenarnya kan? Anjing dia nama Oakley. Oh, aku ingat Akash ada ni cerita dekat Dekat Atmos. Atmos. Yeah. okay, okay. betul. Nama anjing dia is Oakley. So daripada situlah dia start innovate lah brand ni. Oh. So itu bila orang dapat tahu pasal motocross, hanya community motocross je lah tahu pasal Oakley. Tapi macam mana Oakley dia start involve sampai sekarang. How dia involve? Macam mana dia pergi ke luar negara. Kita takkan bagi chance Akash berhenti borak ni sebab Betul kita lah. tengah sedap ni. Syong agak tu. Yeah. So cara dia involve is actually dia tengah drive. So it's actually ini involve dia untuk kepada eyewear lah. Okay. So starting dengan eyewear yang baru dapat tahu worldwide about Oakley. So dia tengah drive and then dia that time okay, so actually untuk Oakley punya eyewear ni dia masih lagi dekat dalam motocross punya sesi. So dia nak orang nampak yang okay, brother ni, atlet ni dia pakai Oakley. So it's actually by motocross goggle. So sebab dia ada tali kat kan. tali tu dia letak Oakley punya logo kan. So orang dapat tahu lah. Tapi how dia pergi pada worldwide is actually through Tour de France. Oh. Tour de France. Cycling kan? Cycling. Pada cycling. So apa dia buat is Jim ni dia pakai cermin lain, nama lain, tengah drive. Tapi dia ada problem satu benda je. Dia ada glare dekat datang kat tepi. So dia kata, "Oi, glare ni macam menyusahkan lah. Macam mana aku nak buat satu eyewear yang dia boleh cover the whole face?" Faham. So apa dia buat is dia ambil goggle, motocross goggle, dia buang semua part, ambil lens, dia potong kecilkan sikit. Dia letak duct tape dengan wire hanger. Oh damn. Tu prototype Oakley yang pertama untuk eyewear. Paling simple. Simple. Tu prototype dia. And then dia innovate bagi kemaskan sikit. Dia pergi kepada Greg LeMond. That time pada tahun 1985 tu, Greg LeMond tu Model Oakley lah. dan masa Tour de France, kenapa dia pergi pada Greg LeMond dan kenapa dia pergi pada Tour de France? Sebab Tour de France that time semua pakai aviator style. Semua pakai glass. Faham. Kau pakai kaca. Yelah, bahaya kan. Kau tengah kayu-kayu Bahaya. kan, tengah speeding, jatuh, kaca kau pakai kat mata. Kan? So boleh jadi buta kan. Betul. So the way is Greg LeMond pergi Jim Janat ni pergi kepada Greg LeMond, kata, you are the world best cyclist in the world. Boleh tak you nak pakai this new eyewear? Dia kata ni material apa ni, kira macam material bukan glass, dia macam plastik macam tu. Faham. Untuk suitable motocross, untuk sports lah. So kalau batu ni ke apa dia tak pecah. So okay lah Greg LeMond pakai. Faham. And Dia setuju dia setuju. Bila dia pakai je dia menang Tour de France. Terus menang. Lepas tu the next year Jim Janat Oakley kira dia keluarkan satu lagi which is kira macam Mambo. Pun Greg LeMond pakai menang. First bukan Mambo, sorry, Razor Blade. So the first is Ice Shade, second is Razor Blade. So bila dia pakai Razor Blade, menang. And then Razor Blade ni pula bestnya, kebanyakannya cyclist dia suka pakai sebab dia custom. Dia boleh buat custom, tukar-tukar colour. Colour lens nak colour apa, frame colour apa, nosepad colour apa, semua dia boleh tukar-tukar. So diorang dalam orang kata dalam bersukan tu diorang boleh stylekan juga. Ya, betul. So ikut jersey diorang. Ikut colour jersey. So bila Tour de France kan best. Contoh macam kalau kau team ni, lepas tu kau menang, kau dapat yellow jersey. Jersey yang paling yang diagung-agungkan kan. Betul. Itu paling orang kata yellow jersey kalau sprint kan. Itu kan yellow jersey maksud Overall, kau tengah leading. Yang green is sprint. Green. Lepas tu kau bayangkan eyewear that time Razor Blade tu kau boleh custom ikut kau punya yellow jersey. Memang kau jadi world champion lah. Betul lah. Benda tu lagi nampak interesting lah dekat produk tu kan. So daripada situlah media apa semua start to notice lah, macam okay, kau pakai Oakley kau boleh menang.
Kau pakai Oakley, kau something different. Dia dah ada satu mindset macam tu Ya, dia kan, dah ada kan? satu mindset. So sama juga macam sekarang. So contohnya macam kalau kau macam kita tengok kan, atlet-atlet luar negara kan, ataupun atlet-atlet mana yang kita idolize pakai, contohlah tengok Ja pakai Plantaris kan. Kau mesti nak pakai macam dia. That's how Oakley represent lah. Nah, present. So Faham. it's actually that's natural of human being. Kau tengok idola kau pakai, oh mesti aku nak pakai macam tu. So that's how it goes lah. So dia dah start daripada tahun 1980, 85 sampai sekarang. Nasib baik ada satu last je. Mana? Boleh beli lagi. Tak, ni not for sale. Tak betul. Aduh. Kita baru nak beli kan. Ini saya punya backup. Backup dia. Ada backup. Ada backup. InsyaAllah. Okay. Menarik. So, dia dah tag pada cycling tu yang dia dah start evolve tu kan? Ya, betul. So Okay. start pada cycling lah. That time lepas daripada Razor Blade tukar kepada Mambo. Lepas tu M-Frame lah kan. So Mambo sebenarnya kita tak boleh pakai that time sebab ada company lain pakai Mambo. So kita pakai kepada M-Frame. So daripada situ lepas tu baru kita pergi kepada X-Metal. So X-Metal ni pun cerita Uish. dia sangat X-Metal ni lah. Yes, X-Metal lagi best lah sebenarnya. Interesting lah. So, How you find it interesting je? Tak, dia sebab dia ada banyak, bawah X-Metal tu ada lagi banyak kan model kan. ya, tapi X-Metal dia macam one of the iconic lah. Tak tahu, bagi aku suka X-Metal tu sebab dia punya design more towards lifestyle and fashion sikit kan. So dia, bila aku tengok dia punya range of Juliet pun bawah dia juga kan. Ya, dia lebih kurang. Dia kurang atas dia X-Metal, Juliet at that time lah. Okay. Kalau kau nak tahu X-Metal Juliet tu nama model-model. Nama Model. Yes. Apa yang saya cakap ni semua nama model. Kita borak-borak dia kan. Dia orang tak pemenda Juliet model lah. Juliet, Romeo. Romeo, Romeo. Ya. Dan Tom Cruise ada pakai tak silap? Tom Cruise ada pakai. Mission Impossible yang dia baling eyewear dia pecah. Oakley. That's Oakley. Oakley, betul. Oh. That's yang itu adalah X-Metal. X-Metal. Yeah. And orang yang pertama pakai Oakley X-Metal dan orang yang tolong promote X-Metal is Michael Jordan. Betul. Betul pun. X-Metal, Michael Jordan. Michael Jordan dulu dia off the court, dia nak datang, nak main, nak start game, lepas tu dia nak balik, dia akan pakai X-Metal. Oh. Dan X-Metal ni is dia punya besi is datang daripada bunker masa World War lagi. Yep. Betul. Betul history dia. History dia. But that one is X-Metal is lifestyle punya range lah. Last time range. Okay. Itu memang siapa ada salute lah, pegang lah sampai sekarang. Ada. Saya ada perasan hari tu dekat forum, Oakley forum. Ada, Malaysia. Ada orang nak jual tapi mahal gila. Nanti tu lah 3,000 lebih ke. Betul. dahsyat. Tapi dia punya still in good condition. Itu X-Metal tu. Michael Jordan pula pakai. Ya. Kan? Dia yang best sebab apa? Sebab sekarang ni ada banyak fashion brand dekat luar. So memang kebanyakannya diorang buat shades memang banyak influence from Oakley lah. Ya. Ya, tu yang bila kau tengok ini macam X-Metal siapa. Bila tengok ni macam eye jacket kan. So aku rasa macam tak nak aku akan wear Oakley lah sebab kita tahu history come from Oakley. Ya. So macam tadi cakap kan, Oakley sebenarnya tak ada apa-apa, mana-mana brand pun dapat tiru Oakley. Betul. Dan Oakley tak pernah pun tiru mana-mana brand. Macam aku cakap tadi, Oakley dia dah fikir sampai 2075. Mana sempat kau nak fikir apa benda dia orang fikir. Betul kan? Betul. So that's one of it lah. Aku rasa tentang Plantaris ni dia dah design 2000 berapa. Boleh jadi. 2024 lah kita keluarkan. Ini. Aku pun tak tahu. Yang baru. 1994. Mungkin lah kot kan. Tak, sebenarnya Plantaris ni is actually a two combination of eyewear. Okay. Pada tahun 19 lebih, 80 lebih, masa keluarnya eye jacket. Betul. So it's actually combination of eye jacket and Keto. Okay. 2020. So which is history and future combined together. Kita ada Plantaris. Kalau kau nak tahu Plantaris siapa, macam Jah pakai tu. Yes. So Keto tu is actually yang dia punya hidung tu. Itu Betul. is actually inspired Keto. Pija cuba buka Nosepad dia dia. punya nosepad dia. So dia akan jadi eye jacket, balik kepada heritage Oakley lah. Betul. Eye jacket. And then dia punya kaki kat belakang tu is actually represents kaki katak. Bagi kata. Tapi Tapi benda ni sebenarnya boleh band kan sebenarnya. dia Boleh bending band. So bila dia punya POSM, dia punya gambar kan untuk marketing use, dia nampak macam Plantaris ni dia boleh melompat katak. Betul. Sebab kalau kau tengok video dia kan, daripada Oakley kan, dia keluar daripada egg tu kan. Yes. Itu Memang style lah. Style gila tu. Nampak? nampak? Dia akan jadi eye jacket Dia akan punya jadi eye look. jacket punya shape. Eye jacket OG ke Redux? Yang ni OG. OG kan? Sebab Nah. So tak ada nosepad tu. Sebab ada orang kalau dia nak futuristic sikit, ada nosepad tu. Betul. Kan? So dia jadi Batman lah.
Kalau ada mission kau pakai ni lah. Batman nak relax kau cabut lah. Tapi knowing kau memang seorang yang berani berfashion je. Yeah. So kau kena pakai nose pad tu. Bukan aku berani berfashion, aku berani mencuba. Yeah. Benda yang weird ni aku rasa macam okay, benda ni macam interesting, so why not kan? Yes, Okay je. Kau ingat tak waktu zaman yang orang tak pakai aku tak nak sebutlah brand tu kan. Tapi kau pakai benda tu. So benda tu pasal lama jadi evolve, orang dah start guna brand tu juga. Tu lah. So bila kau berani mencuba tu, dia jadi best lah kan? Dan dapat influence orang tu lagi best. Betul. It's a positive impact lah. Bagus lah, kan? Terus tengok Oakley kat Malaysia sangat-sangat bertuah ada dia. Oh, Jah, baik dia Jah. Thank you, Oakley. Sebab Terima bertuah kasih. ada dia sebab orang yang macam berani cuba lah, macam Jah kan. Sebenarnya tak ramai. So macam saya terus-terang cakap brand ambassadors Oakley Malaysia pun hanya ada 3-4 orang je yang berani, betul-betul berani. Oh, okay. So terus terang cakap For now kat Malaysia ada berapa orang brand kita ada ambassador? 35 orang. Ramai, Ramai kan? Ramai. Baru saya dapat tahu hari ni 35. 35 termasuk lifestyle, daily, maksudnya active runner, active athletes, world champion kita ada, kita ada Olympian, so kita ada ramai. Datuk Azizul, Hafiz Datuk Syarif. Azizul, Hafiz Syahrin, kita ada Tukul Rahman, Tukul Abu Bakar. Tukul Rahman, Tukul Abu Bakar. Dari segi lifestyle punya ni siapa selalu? Lifestyle kita ada Jah punya ni, and then kita ada Azlan Mubin, kita ada Daddy Hood, Okay. Eddie, kita ada Radin, Oh, Radin. Radin Era. Radin Era, kita ada Ahirin, kita ada Afifah. So this is kita punya ni lah. Okay. Ramai agak kan? Ramai agak. Right. Tapi yang aku nampak consistently pakai Jah. Yes. Jah lagi. Aku dalam mall aku pakai. Siapa nak sama abang dalam mall pakai? Saya pakai. Tapi ni bukan kipas tau. Tapi ni memang the real story. Betul. Sebab ada orang mungkin special occasion je dia pakai kan. Actually of course time dia perform je. Performance dia kan. Betul. Tapi sebenarnya kenapa aku pakai at the same time, aku learn pasal diorang punya prism. Sebab kadang-kadang certain prism, Okay, mungkin Prism tu adalah lens type dia. lens type dia, betul. Okay. So bila aku selalu pakai Oakley sebenarnya, aku bukannya pakai sebab aku nak tunjuk ke orang aku ambassador, bukan. Sebab aku nak belajar macam mana dia punya prism ni berbeza dekat situation aku pergi tu. So bila aku dah lama-lama pakai, baru aku dapat tahu, oh sebenarnya tak semua prism aku boleh pakai dalam mall juga, tak semua benda aku boleh pakai. So dari situ kalau aku selalu tanya Syah, baru dapat tahu dia punya prism tu pun dia ada comes dengan few colour and function dia. Setiap colour tu pun tak semua yang boleh sesuai Betul. dengan keadaan tu. Dia bukan setakat colour je eyewear ni. So macam kalau kau tengok kan Oakley eyewear kan dalam satu tower kan. Kau tengok banyak yang colour. Colour tu colour yang sesuai yang macam best, colour mana yang cantik kan. Sebenarnya tak. Dia tak kan, Colour kan? tu actually ada setiap Peranan dia. colour dia ada function dia. Ada function kontras dia lain. Betul. Terus terang cakap macam yang warna merah kau tengok depan tu kan, macam Quantum K2 tu kan. Quantum K2 tu is actually Prism Road. Prism Dia Road, betul. khaskan untuk running and cycling sahaja. Yeah. Kalau kau bawa pergi tempat lain dia tak akan function. Betul. So apa function dia? Okay, function dia adalah untuk dia enhancekan colour, clarity and contrast. Betul. So itu function Prism. So untuk road ni dia akan enhancekan colour hazard lane, line yang warna putih, yang warna kuning tu dia akan terangkan lagi colour dia. Road texture kadang-kadang ada yang minyak ke apa ke kan, dia akan terangkan lagi colour dia. Lubang dia akan terangkan. Paku punya colour yang ada kat tengah-tengah jalan pun dia akan terangkan lagi. Ya, memang betul. Betul. Aku nak try. Boleh. Yang tu. Sebab first Oakley bagi aku the F0 blade. Nah, dia tak terang, dia terang, dia tak gelap sangat. Dia just nice je. Dia orang kata just nice, dia tak orang kata tukar colour kau habis-habis kan. Aku rasa sebenarnya Oakley dia kena buka kedai outdoor. Ya, aku setuju. Kadang-kadang selalu aku fikir, bro, kalau kat dalam mall Oakley Prism dia takkan function sebab kau dalam mall lampu. Ya. So kalau selama aku dah, terima kasih kepada Oakley juga kerana approach saya kan. And saya sangat berbesar hati lah kan. And walaupun dah dalam journey 4 tahun ni, bila saya belajar pasal Prism, and then bila kita pergi kepada butik, kadang-kadang kita rasa macam tak puas hati sebab apa tau. Sana indoor bro, so totally different.
Bila nak try tu pun jadi Kau lain, akan kan? tahu bila result bila kau kat luar. Kat luar. Ada matahari. Yes. Outdoor baru kau dapat tahu, oh damn, ini sebenarnya Prism Road ni. Oh, Yes. ini sebenarnya Prism Low Light. Sebab Yes. Prism ni ada banyak kategori kan, Betul, Syah, kan? betul. Dia ada banyak. Dia ada banyak. Dia ada banyak untuk ni. running, untuk cycling, lepas tu ada untuk trail. Trail pun lain. Trail Ada. Ya, betul ni. Trail sebab dia terdeduh kan. Trail teduh. Kau masuk pakai Prism Trail, kita panggil Prism Trail Malap. torch. Tak, dia akan jadi terang. Oh. Walaupun kalau kau buka macam mata dia akan malap, tapi bila kau pakai tu dia akan jadi terang. Oh tak, maksud aku kalau kau pakai wrong spec Ada akan jadi mana? gelap. Gelap. So most of other brand punya eyewear, dia punya lens is just to darken untuk gelapkan lagi Betul. kita punya situasi, Betul. suasana. Tapi kalau Prism tak, Oakley ni dia punya Prism lens technology dia adalah untuk enhancekan color, terangkan color apa benda yang kau kena tengok. Yep. Betul. Sebagai contoh, yang warna kuning hitam ni kan, kuning clear ni kan. Kau nampak je clear kuning macam tu je. Tu Prism Gaming. Oh, ni untuk gaming. Tu gaming. Tu dia untuk lain. game. Ha. So kalau kau main phone, main game, dia akan terangkan lagi game tu punya color. Screen tu punya color untuk LED dengan OLED. And in the same time protect Protect your blue Blu-ray. light. From blue light. So homeboys pakai ni, daddy pun pakai ni. Diorang pun kata memang enhance diorang punya performance. Memang so and then dia punya bahagian tepi temple is actually headset compatible. So kalau kau pakai yang itu, pakai headset, dia tak akan cucuk kat kita punya kepala. So kepala kita tak akan stress. Sampai ke tahap itu Ya. orang punya So, R&D. contoh R&D means that kalau kau pakai salah eyewear, dia letak stress dekat kita punya kepala. So kita pun akan jadi pening. Kita akan jadi pening. Kita pun tak boleh nak fokus kat game. Yeah, Sama yeah. juga macam eyewear. Kalau eyewear kita pun dia punya blue light terlalu tinggi ke apa ke, kita takkan dapat. So mata kita akan jadi stress. Okay. Kita akan fokus kat game kita. Betul. So macam mana kita nak menang? Tapi tu berbalik pada tadi lah. Oakley memang kena buka kedai outdoor. Yeah, betul. So but that's the thing je. That's the thing yang apa yang saya buat sekarang is saya nak bagi experience orang ke outdoor. So apa yang saya buat is saya ada beberapa samples dekat rumah. Faham. Which is saya selalu kalau ada event community macam running community ke apa ke, saya akan bawa pergi kat dorang. So biar dorang yang try. Ya, diorang So, boleh experience dorang kan. experience. So bila dorang datang kedai, dorang dah tahu dah apa benda dorang nak beli. It's just that modal apa je. Betul. So macam tu. So instead of buka kedai, kau sendiri bawa Saya ke sendiri dorang. pergi. Tapi sebenarnya memang betul ni. Prism ni ada banyak. Ini baru kita cerita pasal Prism. Prism memang ada banyak jenis. Oh, dalam Prism tu banyak jenis-jenis Dia ada lagi. banyak jenis lagi. Dia Banyak ada jenis. Prism Trail Torch, lepas tu ada Deep Water Polarized. Kalau yang warna hijau depan tu, itu untuk mancing. Dulu aku memang tak tahu. Time mula aku memang tak tahu. Dah lama-lama tu damn, baru aku dapat tahu. Maknanya- Sebenarnya colour pun ada main peranan juga. Ruby. Ruby, lepas tu ni slate ni untuk yang macam Slate. sekarang ni kan punya keadaan cuaca, pakai slate sedap. Oh, slit yang Yang ni kedua tu. hitam putih. Okay. Kalau yang tu the road. Oh, running Macam juga. yang ni dark Running. grey aku pakai ni Tu pun dark ada. grey. Dia semua ada function dia. Tu yang Okay. best pasal Oakley Kalau sebenarnya. ikutkan ni 5 episod tak habis orang. betul. Ini baru ni belum lagi dia punya tepi ni kan. Ya, Kak? betul. Function. Function dia. Sebab bila Kasha kata yang untuk gaming tu siap boleh ukur tepi semua tu kan. So kau ingat kalau gamer-gamer pakai Oakley tu jangan-jangan dia orang poyo Tak. Dia orang memang tengah perform tu. Betul, Coloring semua naik. Terus terang cakap sebab saya terus terang cakap saya ada problem dengan saya punya glass sebab saya memang 100% banyak time saya dekat depan LCD dengan OLED screen. Tapi when the time macam saya kena buat kerja, saya akan pakai yang Prism Gaming. Even though you are not a gamer, you 100% dekat depan PC ke screen ke apa ke, yang tu memang sangat-sangat berbaloi untuk invest. So it's actually this is just not just an eyewear, it's not just a tool, it's an investment. Okay. Ya, betul lah. Betul. Actually Kasha you living the life tu. Buat kerja ada spek, running ada spek dia. Tak, tapi best sebenarnya. Kita bukan nak upkan pasal brand, tapi memang betul dia ada dia punya positif function lah. Itu yang best. Sebab aku ingat je kau ada cerita waktu kita park dulu kan. Sebab different colour tu memang nampak. Yes. Kadang-kadang aku jadi orang sale yang bergerak di sebalik Syah yang Syah tak tahu kan. Bila lepak kat sini Syah, saya selalu bagi tahu orang, tak semua kau pakai. Kadang-kadang okey, ada setengah kadang boleh pening kalau kau pakai kat betul. situation yang tak kena. Tak kena betul. So time saya bagi tahu tu Syah, ada orang macam, ya ke? Ya. Betul. Now kita dah dapat endorsement lah. Kalau yang Ruby tu lagi lah, dia matahari je. Low light dia akan Faham. dia memang ada different colour, different dia punya vision tu. Okay, menarik. Itu yang Faham best tak lah. korang?
Kau selalu main game tu, beli tu. So, yang ini is kita panggil as Enigma Ink. Enigma Ink ni dia memang baru keluar. And the best thing about this Enigma Ink, dia punya temple dekat bahagian tepi tu, dia inspired daripada tattoo punya pen. Oh. So sekejap kan. Ha. So kalau orang buat tattoo, dia punya pen pegang macam tu kan. Betul. Oh. So, Oh. tattoo punya pen. itu dia punya inspiration. And then dia nak nampak bold, bigger untuk orang yang nak lengkapkan dia punya outfit untuk fashion and streetwear lah. So ini sizing dia 59. So bagi saya macam saya punya muka kecil sikit. So ini dia agak besar. Okay. So it depends. Kalau ada orang yang berani pakai, boleh. Tapi yang pasal size tu pun best juga kan Syah kan. Okay, size kenapa? Ramai orang tak tahu juga kan sebenarnya Oakley come with the size kan sebenarnya. Dia depend on models. Faham. So contohnya ada contoh kalau macam Sun, dia datangkan dengan satu size. So contohnya macam Enigma Ink ni 59, kalau yang tu dia ada 64, ada yang 52, ada 55. Tapi kalau untuk RX prescription frame, dia ada datangkan 2 atau 3 size. So usually 55, 56 ataupun 57 atau 58. So macam tu lah. And ada lagi satu soalan yang saya banyak dapat juga selama jadi ambassador Oakley ni kan. And kadang-kadang orang tak faham juga. So orang ingat kadang-kadang spek ni boleh masuk power. Okay. Itu pun adalah Soalan ramai yang orang paling bagus. orang ramai tanya. Ramai. Okay, soalan yang paling bagus. Some boleh, some tak boleh. Betul. Okay, so macam yang ini kita panggil as actuator. So actuator ni memang khaskan untuk running. So kenapa saya cakap untuk khaskan untuk running? Dia dengan koridor yang depan ni Betul. hanya ada nose pad yang ini sahaja. So ni kita lembut. panggil as running bump. Running bump ni bila kita pakai, bila kita run atau kita lompat, dia tak akan bouncy, dia tak akan bergoyang, tak akan jatuh. Dia absorb lah. Dia akan stay. So itu nose pad dia untuk running. Dan untuk actuator ni dia adalah twin lens. Ini memang RXable. So dia boleh buat RX. Faham. Tapi kalau untuk Oakley, ini saya just bagi satu shout out satu lagi lah, share sikit. Kita akan keluarkan satu produk dia nama panggil as Oakley Authentic Prescription. So Faham. bila you guys pakai contohlah macam tu Prism Gaming, kita ada Prism Black, kita ada Prism Road. Kita, orang yang ada power rabun nak letak power dekat dalam lens yang road macam tu pun boleh. Oh. So contohnya macam ni kan, ni Prism contohlah ni ambil yang Prism Road kan. Macam yang warna merah macam ni kan. So dia nak letak power. Boleh? So maksudnya Boleh. lens yang sama kita letak power dalam tu. Boleh buat dekat Oakley lah. Tapi dia bukan double lens. Faham. Dia bukan double lens. Maknanya dia satu lah kan. Satu lens. Yes, betul. Dia masuk dalam tu. Ush. So dekat Oakley. Tapi kita akan launch maybe next year. Oh. Next year. Sebab dekat global banyak yang dah ada. Singapore dah ada. Singapore dah ada. ada. Malaysia belum ada lagi tapi kita masih lagi tengah ni. So soon lah. Next year insyaAllah akan ada lah. So untuk heads up juga dekat diorang semua. Yes. Sebab itu memang soalan yang saya kerap dapat lah. Tapi ada lagi satu soalan. Kadang-kadang ada orang tanya, boleh tak kalau macam contoh jawbreaker? Betul. Boleh tak kalau macam jawbreaker dia nak letak power? Boleh. Macam mana? Is kita akan potong lens dekat tengah eyewear tu. Betul. So potong tengah lens tu kadang kita insertkan lens. Itu kita panggil as spot shield. Tapi kesan potong tu tak akan nampak ah. Dia akan nampak sebab kadang-kadang prescription ni punya lens dia tebal sikit daripada yang ini. Betul. So betul. lens yang kita pakai untuk sun ni kita panggil as plutonite, which is the purest material form yang ada dekat bumi. And then dia Plutonite. 100% UVA and UVB protection. Faham. So kita dah test kita punya lens plutonite ni, even kita tembak dekat lens pun lens tu tak ada apa-apa. Which is the current Oakley ni The current Oakley yang kita pakai sun ni, kita tembak pun tak ada apa. That's why Oakley is the only eyewear yang kita berani untuk bawa kepada military, US military system. Yes, betul. Kita panggil as Oakley SI. So dekat US kalau kau nak beli Oakley SI, kau kena datang bawa license tentera kau Baru baru dapat beli. Betul. Macam kau beli pistol. Sebab kenapa saya dapat tangkap sebab bila saya buka website orang, kita tengok dekat description tu, lepas tu ada satu gambar, orang pakai spek macam kena cocok. Ya, betul. So ada video. Ya, betul. Teman tu boleh share. Tu bila saya tengok tu kan, serius Tu dalam Tu Oakley SI lah. Oakley SI, Oakley biasa, Oakley macam biasa tu. yang ni. Oh, okay. Yang lens Lens sekarang macam ni. ni. Current lens. And then, Current lens. orang yang uji kaji this kind of punya test is daripada Hypebeast. Oh. YouTube Hypebeast. Aha, Dia orang ya. yang keluarkan this video. Habis media. Habis media. Habis media. Sebab diorang nak test. And then diorang memang test sendiri dekat dalam lab. Ui.
Harap-harap satu hari ni Snus and Do's pula try. Tapi kena ada tu lah. Dia punya Kena ada mesin dia. machine dia. Oh, ui, power tu. Memang. Ya, itu baru sekarang ni baru gelas. Belum tepi getah hari ni semua gelas lain. Actually Oakley terus terang cakap dia punya Ha. nose pad dengan dia punya temple tip ujung temple tu is that asal dia daripada 1975. Yang tu yang nama dia Grip tu. Grip Kita, betul lah. kita panggil as unobtainium. baru nak cakap unobtainium. Unobtainium tu is actually material yang sama kita pakai masa kita buat hand grip motocross. So dia takkan merekah kan. Lembut lah. Lembut. Dia lembut. Lagi Ha. kita sweat lagi dia grip. Yes. Yelah bila kita running pun. Betul. Lagi dia grip. Unobtainium. So itu yang ramai orang tak tahu pasal Oakley. Betul. Kalau wrong spec, kalau kau pakai, dia akan jadi goyang-goyang tau bila kau dah berpeluh. Betul. Ya. Kan? Ya. Sebab aku pernah pakai spec kalau tadi tu kayu lah. Aku cakap, ui, goyang weh. Walaupun kau dah ada grip dengan helmet kan. Betul. Dia still akan rasa. Yes. And then tak semua Oakley yang memang sesuai dengan cycling. Tak semua Oakley dia boleh sesuai dengan running. Betul. Tak semua Oakley Saya sesuai setuju. dengan certain sports. Dia kena tengok. Dia kena tengok. So yang ini memang Corridor. Ini baru launch Corridor Square. Ini untuk running. Ui, ini baik. Itu memang nice colour dia. Itu kita gunakan Prism Road. Siapa-siapa yang masuk Standard Chartered bersama-sama dengan saya, boleh Apa, beli ni. full. Tak ada full lah. Tak ada full ni. Yang ni benar untuk kau. Ni kena. Ini style. Sebab sebelum ni Hashtag pelarian. pelarian. Sebelum ni dia punya shape round. Ini dia buat square. So nampak lagi style like Futuristic futuristic sikit. Yes. Okay. Ni memang nice. Ringan dia. Ringan. Ni ringan. Cik. Sedap Aku kalau try mesti tengok terus. Ui, ngam. Enggak man. Tapi kalau Syah sebenarnya antara Oakley punya banyak punya model apa yang Syah suka? Okay. Terima kasih je. Soalan tu aku dalam list tadi. Tapi dia tanya okay. Dia ada orang pernah tanya saya top 5 eyewear yang saya paling suka. Yes. Dan sekarang ni memang saya ada dan saya akan sentiasa rotate. Oh. So top yang pertama Saya rasa saya dah dapat tahu lah sebab selalu buat video review kat belakang tu kan. Sebab hari tu tengok Instagram, kat belakang tu spek dia. tak juga yang actually yang review tu is actually sample yang belakang tu sample. So tak juga. So yang the top one is actually betul-betul saya suka is over the top tapi saya tak ada. Faham. Over the top. Over the top yang ni kan. Ya. Yang tu Yang itu itu. best tu. Saya terus terang cakap saya sangat suka dengan eyewear tu sebab dia je satu-satunya design macam tu satu dunia. Ya. Yang tak letak kat telinga. Tak ada. Dia kepala. Top kepala. So siapa yang tak tahu over the top boleh tengok Paralympic Yeah. Olympic. Brazilian ni yang pakai kan? Brazilian yang pakai sprinter. With dia style tu. Memang style. And Style then dia. cerita dia lagi nak iconic is Arthur Walden, orang yang pertama pakai. Yes, dekat Olympic tahun 2000 which is Oakley datang kat dia. Panggil bro, do you want to wear this? Dia kata no, I will not wearing this during the games. But try to wear it. Dia lagi nampak future, lagi nampak aerodynamic kan. So Arthur Walden kata okay lah, why not, kita try lah on the relay. On the relay kita akan start dekat on the relay. Kita tak pakai during the 100 meter race, kita pakai on the relay. Okay lah dia pakai. So bila dia pakai, semua orang satu stadium tu, kau bayangkan berapa ratus ribu orang tengok kat dia je. So Barang tu memang unik gila. Dan itu adalah pada tahun 2000. And then bila tahun ni dekat Olympic Paris, dia datang balik The Bunker kat Paris punya safe house, kita panggil safe house. Dia pakai balik the over the top. Memang that's one of the iconic moment. Tapi actually over the top tu dia ada keluarkan lagi ke sebenarnya? Tak ada. Rasanya tak ada. Tak ada. Dia memang tak ada. Tak ada. But memang for the Brazilian yang pakai tu dia dapat mana tu? Daripada Oakley. Daripada bagi- Oakley. dia Sebab bagi, lens dia asal is actually lens macam ruby. Ya, nampak colour. macam ruby. Dia ruby Betul. colour. Betul. Tapi bila yang Brazilian pakai itu, dia kena macam sapphire. Maknanya biru. dia tukar Dah custom lah. Dia orang dah custom untuk dia. So over the top tu memang ni lah. And then after Arthur Bolden pakai pada tahun 2000 tu, banyak lagi orang lain pakai. Macam apa tu, ada Spy Kids. Spy Kids pakai. So ada golfers lain pakai, ada ramai Tapi orang benda pakai. tu sebenarnya tak jual kan? tak jual. Tak jual, hanya untuk atlet saja kan? That's it saja. Tapi kalau ada orang yang dapat pergi US, pergi Foothill Ranch tu, ada siapa yang dapat beli, boleh lah. Ui, damn. Ui. Boleh beli lah. Boleh beli Rasa kat Malaysia ada satu. Dan owner dia Dekat office ada Syah untuk tak ada. Saya tak ada.
Tak dekat office maknanya untuk diorang display ke apa ke? Tak ada. Tak ada juga. Tak ada. Dekat Damn, HQ ada lah. Maksudnya Ah. dekat US ada, tapi kalau dekat Malaysia ni memang rasa ada seorang je ada. Dia tu adalah collector ke atau dia Brian. Oh, okay. Dia ada bagi tahu I memang. Dia ada bagi tahu orang sebelum ni. sebelum saya. So sports marketing yang sebelum saya, so dia ada. Dia request daripada HQ tu. Saya tak tahu macam mana dia ada. Betul, dia ada bagi tahu. Tak dia ada bukan, dia tak ada over the top, dia ada Medusa. Oh, Medusa different sikit kan. Medusa lain sikit. Medusa lain. Susah ni nak cakap kalau kau tak tahu dia punya bentuk. Patut kena keluar kan Kena kat keluar. TV belakang. Okay, ingat editor nanti kita sebut over the top tu keluarkan spek tu, nampak Macam orang mana? tahu macam mana. Kat screen belakang kan. So itu yang pertama saya punya favorite eyewear lah. Second is Kato. Kato macam yang depan tu Kato. Kedua is Encoder Strike, bukan Encoder yang sebelum. Encoder Strike Vented, which is tahun lepas dia keluarkan. Itu memang sangat selesa. Saya dah bawa pada saya punya Powerman race. Itu untuk performance punya range lah. ni. Kato dengan Encoder is both saya punya favorite. Diibaratkan macam saya adalah dia punya molded system dekat HQ dia. So cantik Faham. je kena kat hidung kan. Faham. And then the fourth is Radar EV. Okay. Radar EV, saya punya favorite. And the last one newly baru je jadi saya punya favorite, Plantaris lah. Plantaris lah. Dia orang kata cinta pandang pertama lah. Ya betul. Ya tau. Ya Sebab betul. jangan ingat waktu kau pakai mula kan, aku terus tegur. Wih, just style bodoh ni. Style. Lepas tu jangan beritahu, ini sebenarnya boleh buka tu. Lepas tu kita orang dekat box 50. Tak, sebab selama ni memang Oakley memang banyak keluarkan model spec every month. Kadang-kadang tengok kat Instagram kan. But when it comes to Plantaris ni memang aku rasa macam kenapa ni lain daripada yang lain lah. Yes. Dia nampak macam ada wow factor tau. Yes. Tak boleh ni kan. Dia no spec, dia bukan sekadar no spec, dia lain daripada orang lain lah. Sebab Yeah. yang Kato tu kan dia combine sekali dengan lens kan. Betul. Ini dia boleh Dia nampak detach. dia punya futuristic tu memang Kita cerita sikit pasal Plaza Plantaris ni. Okay, Plantaris ni is actually nama dia inspired daripada muscle. muscle kaki katak. Nama kaki tu Plantaris. Nama kaki katak, muscle dia tu, cuff dia tu, kita panggil as Plantaris. Plantaris betul. Okay. In scientific term. And then Plantaris untuk Oakley Plantaris ni, macam tadi saya kata, dia combination of heritage, which is eye jacket, dan future, which is Kato. So currently Kato is dia punya nose pad. Dan kaki dia dekat belakang ni, temple ni kita panggil as temple Temple ni is actually inspired daripada frog. Back balik kita punya heritage, which is frog skin. Frog, dan dia punya, kalau tengok close, dia nampak macam ada tulang. Yep. Wire dia tu kan. Wire dia ni is tulang, dan ini adalah kaki katak tu. Itu detail dia. And then tengok kat atas, ini dia punya detail untuk katak punya design, punya body Lepas tu design. kat tepi tu ada eye jacket punya screw. Eye jacketnya screw. Yep. And then Oakley ni kita panggil as Eclipse. Logo dia betul. kita panggil as Eclipse logo. Yeah. So itu adalah Eclipse logo lah. And then ramai orang tak tahu, Plantaris ni is actually dia boleh tukar lens. Tu. So dia macam jawbreaker, kita panggil as switch lock, picit, and then kita cabut. So boleh tukar je lah. Cabut yang tu kita boleh tukar lens. Yang best sebenarnya. Itu yang senang. So orang boleh pakai long term lah. Ya betul. So boleh pakai long term, boleh tukar colour. Seronok lah. Racun betul Betul. Memang best. Tak tahu lah kenapa. Itu cerita di sebalik Cerita dia. Plantaris. So harap dengan cerita ni lagi ramai lah orang mencari. Sebab Tapi memang best, Sebab tadi Kasha dah cakap dia dah sold out Ya, dekat dekat retail. semua retail. Retail dah sold out. We waiting for the wholesale lah. Yes, dekat retail side dia akan datang. Restock lah. Dia akan restock sebab diorang dah beli, so dia akan restock balik. Tapi tak tahu bila. Mungkin lagi another 2 weeks time. Untuk wholesale Oktober akan masuk. Okay. So stay tuned. Dan hopefully this time around Oakley dapat bagi wholesale dekat tempat-tempat yang lagi best lah. So boleh jadi insyaAllah. Tengok macam mana. Kita stay tune. And then one more thing saya nak tambah is satu lagi, adik dia. Kita panggil adik lateralis. Dia Oh ni adik dia. Ni adik dia. saya punya terms lah kita panggil adik dia sebab lateralis nama dia. lateralis. Lateralis ni dia lagi bold and dia datangkan dengan banyak colour. Tapi dia nampak lagi curvy Dia nampak lagi Betul. Okay. So kalau Nip, kalau kau tengok ni kan, siapa orang yang pertama kau rasa kau nampak eyewear ni sesuai?
Bukan sesuai, maksudnya inspired from. Wish. Ha. Atlet ke? Athlete. Entertainer. Siapa? Tak tahu lah, tak ada idea. Tak ada idea Undertaker. Oh yes, yes. Undertaker. Kalau korang tengok balik the era of Undertaker before dia jadi the real Undertaker, dia naik Harley Davidson, dia turun daripada bahasa dia kan lagu keep rolling. Lagu itu Limp memang- Bizkit tu. Itu memang gila. And then dia akan pakai macam ni punya style. Dulu that time Oakley is Gibson. So that's dia punya niat. And then dia datangkan balik, kita panggil as lateralist. So warna hitam tu memang Undertaker style lah. Wih, betul tu Undertaker. Undertaker. Yes, yes. Damn. Unique bro. Sebab tengok this kind of thing tak, new things dia evolve daripada mana kan. Yes. Dia semua ada dia punya cerita tu yang Ada interesting cerita-cerita sebenarnya. dia tu yang bagi aku damn. Yang sebenarnya bila global side dia start to share pasal lateralist ni, bila aku nampak lateralist ni punya colour, aku terus imagine okay, ini memang Undertaker. Pakai confirm badass. Kan. Confirm garang Curvy gila. kan. Syah lah pakai. Syah jangka sama. Yang aku dah sama. Tak, memang saya cakap, ini saya akan pakai. Saya memang pakai. Sebab hari tu saya try ni besar. Ya. Besar sikit. Okay. So yang ini is dia bagusnya dia buat macam ni is dia fokus kepada semua jenis umur, peringkat umur. Dulu orang-orang yang orang yang tua sekarang muda dulu, tua sekarang muda kan. Orang suka pakai eyewear. Dan apa yang orang pakai is always dark kind of colour. Hitam, Betul. grey, Memang all black all kan. black Tapi bila dia keluarkan lateralist ni, dia akan keluarkan daripada dark colour sampai lah yang colour warna-warni. Faham? So that dia akan fokuskan kepada orang yang dah tua sekarang tapi dia nak balik pada zaman dulu, which is dia ambil black. Tapi orang yang muda sekarang more into fashion ataupun lifestyle, Boleh dia tengok pakai orang lain. tua ni cantik pula pakai gelap-gelap Betul, ni, tapi dia betul, nak pakai betul, warna betul. lain. Dia boleh pakai benda yang sama. Orang kata funky sikit Funky lah. sikit lah. Sebab sekarang fashion tu memang banyak ambil daripada bapak-bapak punya ni. Ya, Macam betul. New Balance punya kasut lah. That shoe semua. That shoe dah naik balik. Spec semua sama juga. That's why we talk dengan Kasha tadi. Actually fashion punya industri dia cycle lah. Ya, betul. Ada time tu dia akan datang balik. Dia akan datang balik. Betul. So this is the Undertaker punya style lah. Okay. Zaman-zaman saya dengan bapak saya tengok wrestling dulu depan TV. Setiap hari Selasa malam tengok Raw. WWF. WWF ada dulu. Sebelum WWE kan. Yes. So Aku rasa kita kan ada second episode lah nanti. Sebab aku rasa Oakley ni terlalu laju lah. Sebab boleh kata setiap masa dia rapidly keluar new Yes, silhouette, yes. new silhouette kan. yes. So for now dah ada berapa banyak, kalau kau tahulah, berapa banyak dah model Oakley yang ada di pasaran sekarang. Okay, untuk sekarang N2 collection. Ini semua is N2 collection, which is half year of collection. Kita ada 15 model. Termasuk dengan players collection, which is yang macam NFL, macam Patrick Mahomes pakai. So NFL punya collection semua termasuk tu dah 15. Overall total tak terkira bro. Memang banyak sebenarnya. Banyak Banyak ni. gila. Sebab tengok macam laju sangat ada keluar tu. Kan? Kalau kau tahu kan, Oakley dulu kita ada Radar Pace. Dia dapat is for what? Okay, Radar Pace dia collab dengan Motorola. Ya. Oh maknanya benda tu ada untuk connection ni. Bila kau lari, dia akan bagi tahu kau pace berapa, distance berapa. Damn man. Oakley bro. Sebab yang zaman aku skate early 2000, Oakley dah keluarkan spec yang ada MP3 lah. Yes. Oakley adalah first yang buat. That's the And that's only follow. Apa? Tapi selalunya come memang daripada Oakley. Yes. Lah. Yes. So Motorola pun dah kurang sekarang dah tak ada. So kita tak ada dalam dia tu. Wih style. Itu kalau geng-geng buat konvoy semua kan. Oh, best. Wih, polis-polis depan blok-blok. Power tu. Cakap kat spec tu. Yang best tu yang interesting pasal Oakley lah sebenarnya. Yes. Okay, menarik. So, itulah masa tidak mengizinkan. Aduh, tu lah. Seronok ni cakap ni. There's a lot of thing itu boleh orang kata explore lagi sebenarnya dengan Oakley ni. Dan Yes. aku rasa with the price yang they offer tu, sekarang now kita tahu kenapa harga dia macam tu. Yes. Dan orang nampak. Sebab orang tengok pada yang tak tahulah, dulu kalau trend dulu dia selalu tengok pada frog skin punya range kan. Aku dah agak benda tu datang.
Fraud skin kan. Range fraud skin. Betul. Which is harga berapa dalam 600, 600 kan, 400 600 ha. So bila diorang ambil stok dulu tu, diorang boleh jual 400 macam tu kan. Betul. So benda tu jadi trend. So orang nampak Oakley is dekat situ je. Yep. Tapi Betul. sebenarnya banyak bro dia punya range collection dia. Banyak, Yeah. banyak. Dari segi kegunaan pun semua lain-lain kan. betul. So there's a lot of thing yang korang kena explore. Datang dekat retail Oakley, aku rasa staff-staff Oakley pun sangat-sangat friendly untuk Yes. bagi the explanation. Betul. Boleh je pergi. Just tak tanya je mana yang sesuai dengan you guys. And usually siapa yang nak tahu is what you do. What do you need from the tool. So macam saya cakap tadi, this is not just an eyewear. This is just a tool for you to go further. So kita create satu product untuk enhance you punya performance, untuk give you a better experience. Okay, faham. Alright. aku teruja lah. Serius to say memang teruja dapat tahu this kind of information kan. Yep. Which is mungkin tak semua orang dapat tahu. Betul. Kan? So Yes. kita hari ni thanks to Akasha sebab datang share dengan kita all Yeah. this Oakley punya things kan. My pleasure. Thank you for inviting us. No so problem, no usually problem. this kind of information ada dekat training, wholesale training. So usually dengan customer Oakley semua kita kena buat heritage training. So kita akan bagi tahu orang datang pada mana apa semua macam feature dia. Yelah, betul. So but Kena this convince is- them lah kan. Yeah. So this is actually very exclusive. Thank you to Anep from Snooze and Do's. So invite Oakley No buat problem. saya kepada sini, invite Jazz sekali as kita punya I brand see. ambassadors untuk share pasal Oakley. Memang satu eksklusif yang bagi saya sangat tak ternilai lah. But most and foremost, thank you for your knowledge. Share dengan kita kan. 20% tau ni knowledge dia. Eh. Banyak lagi sebenarnya pasal Oakley kan. Syah. Aku rasa sebab dia ada something yang dia tak keluar gitu kan. Bukan something banyak lagi. Banyak lagi ni. Ini baru spec, belum baju lagi. Kan? Belum helmet Baik, lagi. Kita kena buat next session. Boleh. Belum kasut lagi. Betul. Belum Sebab- factory project lagi. Banyak betul. lagi. Sebab kita baru keluar cerita pasal eyewear je. Yeah. Dia punya collection Oakley ni range dia kalau aku tahu sekarang dah ada FTL FGL. FGL. Japan Feel Gear 9 tu. Ya, betul. Field Gear Line tu. Berdarah kau nanti. Field Gear Line tu collection head to toe bro. Memang satu kitab pun kena bagi tahu. Kan. So kalau kita cakap tak berhenti ni sampai tertidur orang dengar dia kan. So tak apa, kita insyaAllah Syah kalau awak free kita boleh set lagi satu session kan. Kita boleh borak pula pasal another things Boleh. about Oakley. Sebab there's a lot of interesting thing kita boleh share. Boleh. No problem. Right, so sebelum kita wrap up macam biasa je, ada a few things kau nak cakap kat audience. As usual lah, korang dah dapat banyak info daripada kita punya podcast pasal Oakley. So aku rasa pergilah kepada butik Oakley, try spec ni, so that korang akan tahu dia punya experience sebenarnya yang membuatkan lain daripada spec lain lah. Kan? Yeah. Okay, Kasha ada apa-apa nak ni? Alright, so kepada you guys kat luar sana, if you guys nak dapat experience yang lebih mendalam tentang Oakley, macam mana nak tahu which lens yang berguna untuk you guys, ataupun you nak betul-betul experience the lens of Prism Lens Technology, boleh datang ke community run. So usually is macam kita, macam saya selalu buat dengan Garmin Run Club, dengan A6 Run Club. So boleh, kita ada eyewear trial, so boleh try buat long run ataupun kadang-kadang kita ada collab dengan cycling punya community pun. Boleh juga try to experience the Prism Lens Technology. Betul. Which is benda ni yang tak ada dekat mana-mana. So that when you guys go to Oakley punya butik ke wholesale ke kedai mana-mana kedai Oakley, you guys dah tahu dah eyewear mana yang you guys nak kena cari, lens mana yang you guys nak kena cari. Yeah, it's just that fitting mana je yang sesuai. Cuma yang Sesuai. best Syah buat ni sebab apa? Dia outdoor. Yes, dia outdoor. So Real dia punya- lebih best real experience. punya test kan? Tapi memang betul dia cakap. Dia kena outdoor. Betul. Indoor memang tak dia akan nampak sama Sebab je semua. benda tu yang pertama yang saya buat bila saya masukkan kaki saya kat Oakley. Okay. So apa yang saya buat is Customer experience ya. saya customer experience. Itu paling penting sebab Betul. all the experience yang you akan dapat is dekat indoor, which is you will not get 100% of the experience. Ya, betul. So jom kita keluar. Okay. So So Wah tu baru dapat tahu Prism tu punya yes. kelebihan. Saja nak shout out. So Kasha adalah seorang coaching yeah, untuk runner. untuk Running, running betul. Coach untuk running. So dia ada buat coaching class juga. Betul. Betul. So siapa-siapa yang berminat nak start running boleh join
Kalau selalu buat kat mana Kasha? Saya personal macam saya buat coaching personal saya buat dekat Bangi. Bangi, Section 15, tapi kalau sesiapa yang memerlukan training program ke apa ke pun boleh juga reach out, saya akan buat based on online lah. Okay. Banyak. Best. Kita dah bagi akses kat korang dah ni. Tinggal nak start je. Betul. Okay. Kalau nak info pasal produk yang sesuai untuk lifestyle pun boleh juga Kasha. Boleh, tak ada masalah. Untuk korang berfashion kan, macam Abeja gitu. But fashion memang serahkan kat dia lah. Dia lagi power lah. Biasa. Kan? Sebab aku takut nak risk kat Jar, aku ada payment lebih ni. Okay. So macam itulah. From lifestyle, from fashion to sportswear, Oakley dah cover korang dah hari ni untuk Betul. eyewear punya info. So dekat sini pun kalau kau tengok dah ada a few collection range daripada lifestyle kepada sports punya kegunaan, semua ada. Alright, sampai ke e-sport pun ada E-sports pun. Yeah, e-sport. So very impressed Yeah. Okay, well done Oakley. So kita sebenarnya kita nak mengharapkan Oakley dekat Malaysia ni go bigger lah. Yes. Community Oakley. Betul. It's not people wearing just wear, tapi orang kata wear with proud lah. Yes. Eh. Bukan wear for flex lah. Ah, Dia punya kan. function. At least Yeah. kau tahu function apa Betul. kau pakai. Macam tadi saya share, this eyewear dia bukan setakat just an eyewear. It's a tool. Dia adalah satu To go further. bahan untuk you guys. Memang macam contoh you nak lari, you kena pakai kasut. Betul. Lari you kena pakai stokin. Nak lari you kena pakai earphone untuk dengar music kan. So sama juga, you wanted to have this eyewear as a tool untuk you nak do something. Okay. Itulah, saya ni nak lari Kasha Sabtu ni Boleh. All the best. Spek tak ada lagi Kasha. Baik kan. Okay, thank you Kasha, thank you Ja. Okay, Terima kasih. I see you guys in the next video. Right. Thank you. Okay, right.